Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Okey, tuan-tuan yang masih belum mendapatkan kitab ini, sekejap lagi admin akan masukkan macam mana kita nak dapatkan buku ni dalam masa sehari ataupun 2 hari. Insya-Allah paling lambat pun 2 hari akan sampai ke tempat tuan-tuan. Buku ini sangat penting kerana kita membicarakan mengenai dengan bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab ni luas. Bahasa Arab media pun ada. Tentang mau baca berita semua tu bahasa Arab juga. Tapi itu bahasa Arab lain. Bahasa Arab yang sama, cuma dia lebih luas. Dan bahasa dia yang digunakan adalah istilah-istilah term-term yang baru. Tapi sekarang ini kita fokus kepada mufradat ataupun vocabulary dalam Quranul Karim. Sebelum kita mulakan pengajian, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pengajian kita pada pagi yang mulia ini hanyalah terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama adalah Qamus Al-Quran. Qamus Al-Quran yang diambil oleh Ustaz Anggah. Dan yang keduanya adalah pembahagian mengenai dengan teknik yang terpilih yang akan disampaikan oleh Ustaz Agong. Dan yang ketiganya perkataan yang seerti. Dan juga sebutan yang bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Arab. Jadi tanpa melengahkan masa, sama-sama kita mendengar pencerahan daripada Ustaz Anggah kita. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah seperti biasa bagian saya adalah bagian Qamus Kata Dasar Al-Quran, yang mana kita pada pagi hari ini akan membahas masih berada pada huruf kaf ya. Bagi tuan-puan yang mempunyai buku, boleh buka muka surat ke 175. Nanti ini lanjutan dari yang hari Jumaat lepas ya. Dari Jumaat lepas kita telah sampai pada muka surat 175 juga. Jadi sekarang kita teruskan. Baik tuan-puan, suka kami ingatkan bahwasanya memang Kamus Kata Dasar Al-Quran ini bagian yang sangat penting ya, daripada buku ini. Jadi sangat dianjurkanlah untuk tuan dan puan pelajar-pelajar menghafaznya, menghafaz apa yang telah kita belajar hari ini. Jadi sengaja kita senaraikan tak banyak kata-kata supaya boleh dihafaz dengan baik dan maksimal. Baik tuan puan,
kita mulakan dengan huruf kaf, ra dan ha. Ini 3 hurufnya adalah huruf kaf, ra dan ha. Fiilnya adalah kariha yakrahu. Ini fiilnya. Kariha yakrahu. Kariha yakrahu ini adalah fa'ila yaf'alu, fiilnya bermakna benci, ya, benci. Kariha yakrahu. Lepas tu kata terbitan dia adalah kurhun. Kurhun kata terbitan dia adalah kebencian atau kepayahan. Itu kata terbitan dia adalah kebencian, kebencian atau kepayahan. Lepas tu ada fiilnya akraha. Ini kalau kita rujuk muka surat 14, dia tambahan 1 huruf di depan, ada huruf hamzah, akraha. Af'ala yuf'ilu. Maka akraha boleh tuan-puan tambahkan fiil mudhari'nya. Ini adalah fiil madhi dia. Fiil mudhari'nya adalah yukrihu. Ya, af'ala yuf'ilu. Akraha yukrihu. Lepas tu ini bermakna memaksa. Kalau ditambahkan 1 hamzah di depan, dia bermakna memaksa. Maka kata terbitannya adalah karhun, bermakna paksa, paksaan atau kerah. Paksaan atau kerah. Lepas tu ada kata-kata karraha. Ini kata karraha, kalau kita tengok dia fathah semua. Maka kalau ada fathah semua, dia adalah fi'il. Ya, fi'il madhi, tambahan 1 huruf syabdu di tengah. Karraha wazannya fa'ala. Muka surat 14. Fa'ala yufa'ilu. Karraha yukarrihu. Itu dia tuan-puan. Kalau dalam Al-Quran kita tengok dengan huruf kaf, ra dan ha ini banyak, ya. Dengan kod 3 ba ini banyak akan kita jumpai dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216. Boleh tuan-puan buka nanti Al-Baqarah ayat ke-216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu dia. Salah satu bunyi ayatnya menggunakan 2 kata. Yang pertama dia menggunakan kata terbitan kurhun. Lepas tu dia menggunakan fi'il mudhari' takrahu, ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu. Ini dia takrahu. Takrahu, ya. Jadi diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Wa huwa kurhul lakum. Dan dia sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci. An takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci sesuatu itu baik bagi kamu. Itu dia. Lepas tu muka surat Toha, ya, surat Toha ayat ke-73. Boleh tuan-puan buka juga nanti surat Toha. Dia menggunakan fi'il madhi akraha. Ya, dia menggunakan fi'il madhi akraha. Apa ayat dia? Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihir. Ini dia. Wa ma akrahtana. Dia menggunakan fi'il akraha, memaksa. Ya. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Dan sihir-sihir telah kamu paksakan kepada kami untuk melakukannya. Dan wallahu khairu wa abqa. Dan Allah lebih baik pahalanya dan kekal. Dia menggunakan fi'il madhi akraha, yaitu bermakna memaksa. Lepas tu pada surah Al-Imran. Al-Imran juga dia menggunakan
kata terbitan karhun. Nah, ini dia menggunakan kata terbitan karhun. Ali Imran ayat ke-83. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Ya, dia menggunakan kata-kata karha. Dia menggunakan kata-kata paksaan, baik suka maupun terpaksa. Okey, tau'an wa karha. Lepas tu tuan-puan kita teruskan, ya, huruf berikutnya adalah huruf kaf, sin dan ba. Ya, huruf kaf, sin dan ba ada di bawahnya. Fiilnya kasaba yaksibu. Beza dengan yang tadi. Kalau yang tadi kariha, ini kasaba, bermakna wazannya fa'ala. Yang di atas tadi fa'ila. Fa'ala yaf'ilu, kasaba yaksibu. Ya, kasaba yaksibu bermakna usahakan, mengusahakan atau perolehi. Lepas tu ada fi'il lagi iktasaba, ada tambahan dua huruf, huruf alif dan huruf ta. Ifta'ala ikut wazannya, ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu, iktasaba mudhari'nya yaktasibu. Usaha dengan bersungguh-sungguh. Usaha dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak dengan kata-kata kasaba ini. Huruf kaf, sin dan ba. Misalnya juzuk 30 banyak sekali kita jumpai. Al-Baqarah juga ada. Dalam juzuk 30 tuan-puan boleh buka pada surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yaksibun dia ambil fi'il mudhari' daripada kasaba yaksibu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ini dia bermakna usahakan, mengusahakan. Lepas tu surah Al-Masad juga. Surah Al-Masad ayat kedua. Al-Masad ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia menggunakan kata-kata kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Taklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Wa ma kasab. Apa yang ia usahakan. Lepas tu menggunakan kata-kata iktasaba ada juga. Menggunakan kata-kata iktasaba pada surah Al-Baqarah. Ini selalu ayat ini kita baca. Sangat-sangat selalu ya. Selalu kita dengar pada ayat ke-286. Ini adalah satu helai terakhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia menggunakan dua kata. Satu menggunakan kata-kata kasaba menjadi kasabat. Lepas tu satu lagi menggunakan kata-kata iktasaba menjadi iktasabat di sini. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey, boleh tuan-puan Insya-Allah. Jadi itulah dalam Al-Quran akan selalu kita jumpai. Banyak akan kita jumpai dengan menggunakan kata-kata kasaba, yaksibun. Itu dia bermakna mengusahakan apa yang telah diusahakan. Terakhir tuan-puan, sebelum kita masuk pada surah Yasin, katanya huruf kaf, fa dan ra. Tiga huruf ini, huruf kaf, fa dan ra. Ya, huruf kaf, fa dan ra. Fiilnya adalah kafara yakfuru. Kafara yakfuru. Muka surat ke 176. Ya. Kafara yakfuru 4 ba. Kod dia banyak sekali kita jumpai dalam Al-Quran. Apa maknanya kafir? Kafara yakfuru ini kafir, tidak bersyukur. Ini dah biasa kita dengar kata-kata ini. Jadi tak selalu susah lah untuk tuan-puan hafaz di rumah. Lepas tu ada kata-kata kafara. Ini tambahan satu huruf. Kafara yukaffiru. Fa'ala yufa'ilu. Bermakna tutup atau hapus. Ya, kafara yukaffiru. Kata terbitan dari kafara yakfuru ini apa? Kufrun. Dengan makna kufranun, kufurun.
Nah, ini dia. Kekufuran. Ya. Lepas tu ada isim fa'ilnya kafirun. Nah, ditambah alif di depan tapi dia isim bukan fi'il, kafir. Nah, ini dah biasa dah. Ini dah bahasa Melayu kita dah. Kafir. Jamaknya kuffarun. Orang yang kafir, ya. Lepas tu kawafir. Nah, ada makna kawafir. Bermakna wanita-wanita kafir, dituliskan di sini. Lepas tu ada kata-kata kafurun, bermakna kafur, ya, bermakna kafur. Dalam Al-Qur'an, nah ini banyak sekali, banyak sangat akan kita jumpai dengan huruf kaf, fa dan ra ini. Sangat-sangat banyak dengan kata-kata kafir ini, ya. Bahkan ada salah satu surah, surah Al-Kafirun. Nah, ini diambil dari kata-kata kafara. Misalnya dalam Al-Baqarah, awal-awal ayat Al-Baqarah, ayat ke-6, kita dapati langsung kata-kata kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru. Ini dia. Sungguhnya orang-orang yang kafir. Ya, kafaru. Macam mana dia boleh menjadi kafaru? Ini pelakunya banyak, fa'ilnya banyak. Maka dari kafara berubah menjadi kafaru, tambah waw dan alif di belakang. Lepas tu dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dia menggunakan isim fa'il. Kafir, tambahkan waw dan nun di belakang. Ya? Okey. Lepas tu dalam surah Al-Insan, dalam surah Al-Insan ayat ke-5. Surah Al-Insan ayat ke-5 menggunakan kata-kata kafura. Ya, apa ayat dia? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini dia, kafura. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan minum air dari gelas, ya, minum dari gelas berisi minuman yang campurannya air kafur, ya, kafura. Oke, tuan puan, dari kata dasar, dari kamus kata dasar mungkin itu dulu. Sekarang kita masuk kepada senarai, ya. Cari perkataan kata dasar pada surah Yasin, yang mana kita berada pada inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini dia. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Di sini tak banyak kata-kata yang perlu kita cari kata dasarnya. Kenapa? Karena banyak dari ayat ini yang tidak mempunyai kata dasar, ya. Tak mempunyai kata dasar. Yang pertama inni. Inni ini dia tak punya kata dasar, tuan-puan. Inni wajjahtu wajhiyah. Sesungguhnya saya. Ya, ini tak punya kata dasar. Okey. Sesungguhnya saya. Izan lafi. Izan pun dia tak punya kata dasar. Ya, izan dia tak punya kata dasar. Izan ni jika. Lafi. Lafi juga tak punya kata dasar. La ditambah fi. La ini lam taukid dia. Dia tidak mempunyai kata dasar. Ada banyak lam ini, lam taukid ini disambungkan dengan huruf jar. Ini kan huruf jarnya fi. Ada disambung dengan min. Ada innaka laminal mursalin. Itu lam disambung dengan min. Ya, kalau ini lam disambung dengan fi. La fi jadi. Baik tuan-puannya. Jadi kalau lam taukid bermakna dia betul-betul. Taukid ini penekanan. Bermakna la fi ini betul-betul berada pada. Itu dia la fi. La betul-betul, fi itu di dalam. Maknanya ada juga dimaknakan di dalam. Okey. Bermakna la fi ini betul-betul, ya. Betul-betul di dalam. Dalam apa kita tak tahu. Betul-betul di dalam. Ini kata-kata dhalal. Ini yang perlu kita cari. Dhalal. Dhalalun.
Dolalin, dolalan, sama saja. Ya, dolal ini ada 4 huruf. Ya, ada huruf dot, huruf lam, huruf alif dan huruf lan. Dolal. Ya, tuan-puan ya. Jadi kalau ada 4 huruf macam ni, dari keempat huruf-huruf itu hanya 1 huruf ilat. Ni ya, ada huruf dot, ada huruf lam, huruf alif, huruf lam. Dari 4 huruf yang kita nak cari cuma 3 huruf. Kalau tuan-puan jumpa ada 4 huruf, ya, 4 huruf, dari 4 itu ada 3 huruf asli dan 1 huruf ilat. Dan yang huruf ilat itu adalah alif di sini. Maka huruf alif itu adalah huruf tambahan dia. Itu cara senang dia. Kenapa? Karena memang banyak kata-kata dalam bahasa Arab dengan alif dibubuhkan di belakang ni. 1 di belakang ini. Dia ada yang menggunakan wazan fi'alun, ya. Ada menggunakan wazan fu'alun. Itu. Ini dia. Kalau alif adalah huruf tambahannya, maka huruf asli kita adalah huruf dot, huruf lam, huruf lam. Ya. Okey. Boleh tuan-puan buka huruf dot, lam dan lam. Ya. Bagi yang punya buku, boleh buka pada muka surat ke 140. Ni 140. Ada huruf dot, lam dan lam kan? Ni. Ada tak kata-kata dolal? Ni dia di atas. Kata-kata dolal. Ya, dolal. Apa makna dolal? Kesesatan. Ni. Kesesatan. Okey. Mubinun. Ni mubin ini dah selalu dah kita dengar kata-kata ni. Dah berapa kali dah? Mubinun. Okay. Mubinun. Ada huruf mim, huruf ba, huruf ya dan huruf nun. Ada 4 huruf, ya. Tuan-puan, kalau ada 4 huruf dalam bahasa Arab, ada mim di depan, maka mim adalah huruf tambahannya. Kenapa? Karena ada wazan dalam bahasa Arab dia menggunakan mim dan 4 huruf itu dia adalah wazannya muf'ilun. Ini dia. Muf'ilun. Ya, muf'ilun. Jadi kalau ada 4 huruf di sini, ini huruf 4. Ada mim di depan, ya, maka mim itu adalah huruf tambahan. Karena wazan yang digunakan banyak adalah muf'ilun. Kalau tak muf'ilun, muf'alun. Itu dia. Kalau tak dia isim fa'il, dia isim maf'ul ada juga. Muf'ilun, ya. Okey, sekarang kita nak cari apa huruf dasar dia. Huruf dasar dia adalah mim. Mim, ada mim di depan, ada mim. Maka huruf dasar dia adalah huruf ba, huruf ya dan huruf nun. Ya. Asalnya sebenarnya mubayyinun. Ini dah selalu kita singgung. Mubayyinun. Asalnya kan macam ni, muf'ilun mubayyinun, ya kan? Fa dia sukun, ini sukun. Ya baris bawah. Tetapi diganti dalam ilmu sharaf i'lal, bagian i'lal, kasrah ini dipindahkan ke sini, ke depan, dan sukun ini dikebelakangkan. Menjadi dari mubayyinun dia berubah menjadi mubinun. Maka tuan-puan, kita cari pada huruf ba, ya dan nun. Boleh tuan-puan buka pada muka surat ke 78. 78. Ya. Ni huruf ba, ya dan nun. Okey. Apa maknanya menerangkan? Okey. Menerangkan. Jadi mubinun di sini tak ada kata-kata mubinun kan? Diambil dari kata-kata apa? Diambil dari kata-kata abana. Nih. Abana. Ya, ada kata-kata abana. Dari kata-kata abana ni nanti
Abana. Yubinu. Yubinu. Oke. Kata terbitannya ibanatan. Nah, ibanatan. Isim fa'ilnya atau sifatnya adalah mubin. Ini adalah fa'il. Dan fa'il, kalau ikut wazan fa'il, dia boleh berubah menjadi sifat. Ya, kata sifat fa'il yang menggunakan kata-kata yang. Kalau ini menerangkan bermakna abana, menerangkan. Mubin bermakna yang terang atau yang nyata, yang jelas. Itu dia. Mubin yang nyata lah. Yang nyata, yang terang, yang jelas sama saja. Ya tuan-tuan, kita ambil permaknaan yang lebih mendekat. Oke, sekarang kita dah habiskan senarai kata dasar kita pada surah Yasin ayat ini idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya saya izan, jika apa? Jika berbuat yang demikian itu. Maksudnya apa? Dalam terjemahan tuan-puan akan tengok dapati kata-kata izan ini jika, bukan kata jika saja. Jika berbuat yang macam tu. Apa makna jika berbuat yang macam tu? Kita tengok ayat sebelumnya. A'attakhidhu min dunillahi alihah in yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunqidhun. Apa maknanya? Ayat sebelumnya itu kan dia mengatakan, seseorang tu mengatakan a'attakhidhu min dunillahi alihah. Apakah aku harus menjadikan Tuhan selain Allah? Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ya, jika dia menghendaki aku keburukan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan syafaat kepadaku dan tidak juga bermanfaat. Ini dia. Jika aku berbuat demikian, apa makna berbuat demikian itu? Jika aku menyekutukan Allah. Itu dia, mencari Tuhan selain dia. Inni izal. Jika aku izan berbuat demikian, la fi dhalalim mubin. Maka aku tu betul-betul lafi. Betul-betul apa? Betul-betul di dalam dolal, kesesatan mubin, kesesatan yang nyata. Jika aku berbuat demikian, berbuat yang itu, a'attakhidhu min dunillahi alihah, ya. Jika aku berbuat demikian, la fi dhalalim mubin. Betul-betul aku ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Itu tuan-puan. Mungkin itu dari saya. Kita sikit saja pada pagi hari ini. Memang ayatnya memang pendek. Ini memang pendek, ya. Jadi tuan-puan boleh teruskan nanti di rumah. Kalau nak tunggu saya pun okey juga. Tetapi bagusnya lah tuan-puan cari dulu ayat-ayat setelah ini. Nanti senaraikan kata-katanya, kata-kata dasarnya kita sesuaikan dengan apa yang saya terangkan. Kalau ada yang tak sesuai, boleh tinggalkan ruang komen. Ini tak sesuai dengan saya cari. Yang saya cari macam ni Ustaz, yang Ustaz terangkan macam ni. Mungkin saya salah cari kata dasar dia. Mungkin tuan yang betul. Boleh jadi juga. Okey. Inilah ayat kita pada pagi hari ini. Kita sudah senaraikan. Semoga bermanfaat bagi tuan-puan semua, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita. Jadi kembali kita ingatkan, tuan-puan yang belum punya buku ini, boleh tuan-puan hubungi nombor yang ada dalam Facebook kita untuk mendapatkannya. InsyaAllah buku ini sangat bermanfaat bagi tuan-puan yang ingin belajar bahasa Arab Al-Quran. Maksudnya untuk memahami Al-Quran dengan baik, memahami ayat apa yang kita baca, ataupun kita jadi makmum solat, boleh kita pahami apa yang imam baca. InsyaAllah jangan takut tuan-puan, walaupun tuan-puan baru belajar bahasa Arab, ini baru sekali ini Ustaz, baru nak belajar, tak apa, karena buku ini sudah diterangkan dengan bahasa yang paling mudah dan kaedah-kaedahnya pun sangat mudah insya-Allah. Karena dia mengambil kaedah yang terpilih, dah dipilih dah, spesial. Lepas tu di dalam ni ada pula kata-kata Al-Quran yang sudah disenaraikan. Semua ada dalam ni. Tu yang kita cari tadi ada kan? Ada dalam ni. Tapi kata-kata yang tak punya kata dasar tak ada dalam ni memang. Dia masuk dalam kaedah terpilih, kata yang tidak punya kata dasar. Terima kasih. Mungkin itu dari saya pada pagi hari ini. InsyaAllah kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Jazakallah ala khairil jaza. Jazakallah khairal jaza ke atas Ustaz Angah kerana memberi pencerahan mengenai Qamus Al-Quran. Dan sekarang kita terus berpindah kepada Ustaz Agong. Kaedah yang terpilih yang akan dihuraikan, berpandukan apa yang digunakan oleh Al-Quranul Karim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba' rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam kita ringkaskan dua kali perjumpaan kita ringkaskan hingga kaedah terpilih 11. Jadi satu kaedah tu ada satu perjumpaan tu ada lima kaedah yang kita habiskan. InsyaAllah kita ringkaskan lagi hari ini. Kita ringkaskan dari kaedah terpilih 12 hingga kaedah terpilih 14. 12 hingga 14. Sebabkan itu semua berkaitan, saya ulang lagi dari awal. Yang paling pertama itu adalah kata dasar. Nama dia usulul kalimah. Usulul kalimah. Lepas tu kita belajar tentang fi'il. Fi'il kita pun dah belajar al-madi dengan wazan dia sekali, al-mudhari'. Lepas tu amar. Fi'il amar. Jadi kita dah belajar yang ni. Dan kita pun juga belajar, lepas tu kita belajar al-fa'il, pelaku untuk fi'il amar, pelaku untuk fi'il mudhari', pelaku untuk fi'il madi, serta dengan simbol-simbol dia. Yang simbol-simbol pelaku tu kita pun dah belajar yang tu, fa'il dia atau pelaku dia. Hari ni kita belajar, kita sambungkan lagi. Kita sambung, iaitu ini kata kerja ni, contoh kataba. Contoh kataba, ini kata kerja. Kata kerja kataba ni, di sini ni dia ada ada mengandung makna dia. Sini ada mengandung makna telah. Ada di sini ni pelaku dia, ada menyatakan masa dia. Jadi kalau kata kerja bahasa Arab, sama ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, dia mesti ada masa dia dan mesti ada pelaku dia. Kataba, dia telah menulis. Apa lagi contoh dia? Qala, dia telah berkata. Tapi kalau qalu, kalau ada simbol waw, ada waw ni makna dia mereka. Mereka telah berkata. Qala kan berkata, mereka telah berkata. Itu boleh tuan-tuan tengok di muka surat 35 dalam tabel tu. Jadi setiap kata kerja, dia ada masa dia sekali. Sudah berkata. Qala, sudah berkata. Ada fa'il dia, ada pelaku dia. Apa pelaku dia? Huwa. Dia sudah berkata.
Ada masa dia. Ada masa, ada fa'il. Ada masa, ada fa'il. Ada masa, ada fa'il. Kalau yaqulu, masa dia mudhari' atau masa sekarang sedang berlaku dan akan berlaku. Yaqulu, pelaku dia huwa, berkata. Jadi dalam unsur dalam setiap kata kerja ni ada masa, ada fa'il dia. Ada masa, ada fa'il. Dia sedang berkata. Kalau qul, perintah, katakanlah kamu katakanlah. Katakanlah ni kan perintah dia, maksud dia akan datang masa dia. Jadi setiap kata kerja dia ada masa, ada pelaku atau fa'il dia. Ada fa'il dia. Yang tajuk kita yang ke-12 ni, tajuk yang ke-12 adalah menjadikan perkataan ni, kata kerja ni, menjadikan dia sebagai kata terbitan. Atau kata terbitan dalam bahasa Arab adalah masdar. Kita nak ubah dia jadi masdar. Masdar. Kita nak ubah jadi masdar. Maknanya kita hilangkan dia, kita hilangkan telah. Kita hilangkan fa'il, kita hilangkan masa. Kalau sini ni makna dia telah menulis. Kalau di sini ni tulis makna dia. Penulisan. Kata terbitan. Penulisan. Kalau penulisan dia menyatakan kata kerja, dia menyatakan perbuatan, tapi tak ada di sana tu pelaku dan tak ada di sana tu masa. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, qala maknanya dia telah berkata, yaqulu dia sedang berkata, qul katakanlah, kamu katakanlah. Masdar dia atau kata terbitan dia al-qaulu, kata-kata. Kata-kata jadi dia. Ini kata, ini tajuk dia pada pada kaedah terpilih 12 muka surat 35. Jadi kita macam mana nak mengubah dari kata kerja yang mempunyai unsur masa dan juga fa'il, kita hilangkan masa dengan fa'il dia tu. Maka berubahlah dia jadi kata terbitan, kata nama terbitan dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab dinamai masdar. Contoh kataba, menulis. Kalau penulisan, kitabatun. Ustaz, macam mana kita tahu macam mana nak ubah dia? Apa cara dia nak mengubah? Adakah cara tips dia? Cara dia kita kena tengok kamus je. Rujuk kepada kamus. Kalau dia kata kerja dia 3 huruf, kalau kata kerja 3 huruf, bila mana jadi terbitan dia tak ada formula dia. Formula dia tak ada. Kalau yang 3 huruf ni. Macam mana terbitan dia? Terbitan dia kena dalam bentuk macam ni. Tak ada. Kalau yang 3 huruf. Tapi kalau yang 4 huruf, hinggalah yang ke-6 huruf, ni 4 huruf, muka surat 36, kalau kata kerja dia 4 huruf, af'ala ni 4 huruf. Ini 5 huruf, ni 5 huruf, ni 6 huruf. Dia ada cara dia. Macam ni cara dia. Contoh, kalau yang ni, ifta'ala. Cara dia, ain belakang ni bagi alif. Selepas ain tu bagi alif. Bagi lam. Contoh tuan-tuan dan puan-puan. Contoh istaghfara. Istaghfara maknanya meminta ampun. Itu lebih pada 3 huruf. Cari sini yang mana sama. Istaghfara. Dia sama dengan istaf'ala. Istaghfara, istaf'ala sama kan? Berarti wazannya ini. Istaf'ala. Istaghfara sama 6 huruf. Istaf'ala ni cara dia menjadikan masdar dia macam mana? Tengok masdar dia, contoh dia. Ain dia bagi alif, selepas ain tu bagi alif. Macam ni berarti istaf'ala. Kita buat di sini istaf'ala dia. Kita sejajarkan, dah sama bentuk dia kan? Cara dia di sini ni, ain dia bagi alif. Mana ain dia? Sini. Ain. Berarti istif. Ni lun. Lepas tu, yang ta dia bagi kasrah. Berarti istif'alun. Berarti istighfar. Istighfarun.
Istighfar. Jadi ikuti saja ni. Istighfar. Contoh lagi, akhraja. Akhraja jadi dia ikuti yang ni. Ikhrajun. Cari yang sama. Contoh lagi, anzala berarti inzalun. Ikuti saja yang ini yang ada di sini, tuan-tuan. Kita tengok latihan dia. Kallama. Kallama ni macam mana dia masdar dia? Kallama. Cari yang sama di sini. Yang mana sama? Af'ala, ifta'ala, yang mana sama? Kallama, fa'ala. Fa'ala, taf'il, taf'ilatan. Tanzil, berarti taf'il. Berarti sini ni, kallama, taklim berarti. Ikuti saja contoh yang ada di sini. Jadi kalau yang 4 huruf, hinggalah yang ke-6 huruf, dia ada patterns dia, ada pola dia, ada corak dia. Tapi kalau yang 3 huruf, tak ada. Kalau 3 huruf macam ni, macam mana nak ubah jadi masdar? Kena tengok kepada kamus. Kalau yang 4 huruf hingga 6 huruf tak ada dalam kamus. Kita yang kena ubah sendiri sebab dia ada corak dia. Okey? Macam ni. Wa'ada. Ni 3 huruf ni. Dalam latihan muka surat 37. Wa'ada. 3 huruf. Apa masdar dia? Wu'udun ke wa'adun? Kita kena rujuk kepada kamus. Kalau dalam kamus, maka kita akan dapat wa'adun masdar dia. Kita hafallah wa'adun ni sebagai masdar dia, biar kita tak selalu tengok kamus. Kita kena hafal jugalah kalau yang macam-macam ni. Okey, ini yang masdar. Lepas tu, kaedah terpilih yang ke-13. Yang 13. Kalau masdar, kalau yang ni, kataba, makna dia menulis. Kitabatun, penulisan. Kita sekarang kaedah terpilih 13 ni, makna dia mengekalkan fa'il pada kata kerja. Mengekalkan fa'il pada kata kerja. Mengekalkan fa'il pada kata kerja ni macam mana maksud dia? Yang simple dia kita nak faham. Contoh sini makna dia telah menulis. Sini makna dia penulisan. Kita nak ubah dia jadi bermaknakan penulis. Sebelum tu makna dia mendengar. Selepas tu pendengaran. Kita nak ubah dia jadi pendengar. Pelaku dia. Itu tu dalam bahasa Arab dinamai al-fa'il. Ismul fa'il nama dia. Ismul fa'il. Pada muka surat yang ke-38. Ada nama di sana. Tu dijelaskan ismul fa'il. Ismul fa'il. Nama pelaku. Okey? Kalau nama pelaku ni, kalau kita nak ubah, kita kan contoh nak ubah ni, kataba ni makna dia telah menulis. Dia telah menulis. Ini penulisan. Kita nak cuba ubahlah. Jadi penulis macam mana? Ikutkan ismul fa'il. Jadi penulis. Dia ada cara dia. Kalau yang mengekalkan fa'il pada kata kerja ni senang. Ada cara dia. Fa'ala fa'ilun. Macam ni. Fa'ilun. Fa'ilun. Ikut ketiwazan ni fa'ilun. Maka di sini ni jadi dia kataba berarti katibun. Senang. Apa lagi kataba? Katibun. Memukul, doroba, doribun. Mendengarkan, sama'a, sami'un. Apa lagi? Melihat, nazara, nazirun. Macam tu. Ikuti saja yang ni. Sini ada yang lain. Contoh, ghafilun, sabikun, khamidun, sadikun. Ada semua di sini. Ini contoh-contoh dia. Ini kata, ini ismul fa'il semua ni. Ghafilun, orang yang lalai. Sabikun, orang-orang terdahulu. Khamidun, sadikun, fakihun, malikun, qadirun. Boleh tuan-tuan, apa ini Ustaz? Ini makna dia? Boleh nanti rujuk pada kamus. Ada kamus. Okey. Yang kedua hingga ke-9, ada juga patterns dia, ada juga pola dia. Ni, yufa'ilu. Jadi dia mufa'ilun, berarti munzilun, musrifun, muslimun, muttaqiun, muhtadin, mustaqim. Ikuti saja yang ni. Berarti kalau yang ni, istighfarun berarti mustaghfirun. Sama dengan mustaqim ni. Mustaghfirun. Mustaghfirun. Mufa'ilun berarti dia mustaghfirun. Kalau yang
Mana lagi mustaghfirun. Kalau anzala berarti munzilun. Nah, sini ada cara. Munzilun. Ikuti saja yang ni. Yang ini senang. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Mengekalkan kata kerja ni dia dah ada pola dia. Kita tinggal ikut saja. Contohlah kita buat latihan. Ni. Ni dah pakai yanun ni. Yanun ni ini jamak ya, jangan pening ya. Ada yanun di belakang dia tu jamak tu, jangan pening. Al-mursal berarti mursal. Mustaqim, ghafilun, ghafilun. Ghafilun dia ikutkan yang ni. Ghafilun. Tambah waw nun ni adalah tanda jamak dia, tanda dia ramai. Okey. Selepas mengekalkan fa'il, ada juga isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul ni contoh dia tuan-tuan dan puan-puan, dia contoh sini kataba ni makna dia menulis. Kita buat dia jadi ditulis. Kutiba jadi dia. Yang majhul, yang pasif. Pasif macam hari tu kita belajar, kataba menulis, kutiba ditulis. Kita nak kekalkan fa'il untuk yang ni, ditulis ni. Kutiba ni. Kita nak kekalkan kemajhulannya itu, kita nak kekalkan. Macam mana kita nak kekalkan kemajhulannya? Di sana tu ada kaedah dia. Pada muka surat yang sama 38. Fu'ila, kutiba, fu'ila, maka dia berubah jadi maf'ulun. Maf'ulun. Sebab tu kalau kutiba berarti dia jadi maktubun. Maktubun. Maka dia buat ini maktubun. Ikutkan saja yang ni. Pattern yang ni. Maf'ulun. Sini maf'ulun, maka sini jadi maktubun. Maktub. Sini ni ada lagi mashhun, mab'uthun, mamlukun. Mamlukun. Ini ikut yang pattern dia. Okey. Kalau yang bawah dia, yang ini yang 3 huruf. Yang 4 huruf ke yang 6 huruf, atau yang corak yang wazan yang ke-2 hingga ke-9 macam mana? Tengok yang ni. Yang di bawah ni, tabel bawah ni. Yufa'alu. Jadi dia mufa'alun. Kalau dia contohlah tuan-tuan dan puan-puan, contoh kalau sini arsala. Kalau sini contoh kita buat fi'il mudhari' lah sekali. Yursilu. Kalau yang majhul dia yursalu. Kita tinggal ikutkan ni saja yang dalam kitab ni. Di awalan dia pakai mim, mu. Mu. Berarti dia di awal ni pakai mim, hilangkan ya dia. Kita bagi mim. Berarti mursalun. Macam tu saja. Tak payah nak ubah-ubah yang lain. Di awal ni dia pakai mim, mursa. Yang huruf terakhir, huruf sebelum akhir dia mesti fathah. Mesti bari'ah, mursalun. Kita tengok di sini contoh dia. Mursalun, mukramun, muhdarun. Pakai ya, pakai fathah. Huruf sebelum akhir ya. Huruf sebelum akhir sini ra, sebelum akhir sini sin, sa, ra, da. Berarti dia pakai fathah dari huruf sebelum akhir. Cuma ditambah mim saja di awalan dia, mursalun. Ini mengekalkan majhul dia punya. Ini mengekalkan majhul. Okey. Terkadang tuan-tuan dan puan-puan, ismul fa'il ataupun yang majhul tadi tu, yang mengekalkan majhul atau dinamai, sekarang ni nama dia isim maf'ul. Jadi kalau yang dari majhul dikekalkan tu nama isim maf'ul. Sini tertulis atau ditulis. Kalau sini ni mengekalkan ismul fa'il, mengekalkan fa'il itu nama dia ismul maf'ul. Semua yang ismul fa'il dan ismul maf'ul ni, ismul fa'il dengan ismul maf'ul, dia boleh ditambahkan ta.
Contoh mursalun, boleh tambahkan ta. Mursalatun, contohlah. Sini makna dia mursalun tu makna dia utusan. Kalau mursalatun itu utusan yang perempuan, boleh. Boleh tambahkan dengan ta. Kalau kita nak jadikan dia perempuan. Atau contoh dia katibun, itu penulis laki-laki. Kalau kita nak buah jadi perempuan, katibatun, boleh. Pakai tambah dengan ta. Itu ada dalam sini ni, dalam nota ni boleh tambahkan dengan ta. Okey. Contoh sini latihan dia. Nombor 1 mursalin. Mursal. Mursal berarti ikutkan yang ini dia. Mursal. Berarti dia isim maf'ul, isim maf'ul. Kita buat sini isim maf'ul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tinggal rujuk saja yang tabel yang ada di sini. Okey. Itu kaedah terpilih yang 13. Kaedah terpilih 14. Kaedah terpilih 14, kata nama sifat dan kata nama berlebihan. Selepas kita belajar isim masdar, kata nama terbitan. Selepas tu kita belajar isim fa'il, pelaku, nama pelaku. Lepas tu isim maf'ul, pelaku juga cuma untuk yang majhul. Sekarang kita belajar kata nama sifat dan kata nama berlebihan. Kata nama sifat ni macam mana? Kita tengok sekarang. Contoh karimun, azizun. Dia wazan dia ada tuan-tuan dan puan-puan. Ada wazan dia, ada pola dia. Fa'ilun, fa'ilun, af'alu, fa'lanu, fa'alun. Dia bermaknakan sifat. Okey. Kita tengok di sini. Karimun, maknanya dia mulia. Sifat. Azizun. Azizun ni maha perkasa. Kathirun, banyak. Qadimun, lama. Syadidun, sangat. Tawilun, panjang. Kabirun, besar. Dia ada makna, bermaknakan sifat. Semua ni bermula dari kata kerja. Karimun, kata kerja dia karuma. Azizun, kata kerja dia azza. Ada kata kerja dia. Ini dia serupa macam ismul fa'il. Kalau dalam kitab ni tulis serupa macam ismul fa'il. Contoh dia kasura. Kasura. Kasura tu membanyak, semakin banyak. Kita nak ubah, kita nak kekalkan nama pelaku dia. Maka dia jadi kathirun, yang banyak. Kathirun. Maka makna dia jadi yang banyak. Kathura, menjadi banyak atau banyak. Tapi kalau kita nak kekalkan nama pelaku dia, maka dia jadi yang banyak kan? Kathirun, yang banyak. Banyak tu adalah sifat. Maka dia tak termasuk kepada isim fa'il. Dia bukan pelaku, tapi dia adalah sifat. Sebab tu dia termasuk, dia dipisahkan dari ismul fa'il. Padahal sebenarnya dia sama macam ismul fa'il. Sini saya buat. Jadi dia kathura. Kathura ni banyak. Yang banyak kathirun. Azza, yang perkasa. Perkasa. Azizun, yang perkasa. Contoh lagi. Kabura, besar. Kalau yang besar, kabirun. Kabir, contoh dia. Sini ada lagi yang wazan dia. Boleh tuan-tuan baca. Ada banyak wazan dia di sini dan contoh dia semua. Lepas tu ada nama dia, mubalaghah. Kata nama berlebihan di sini ni, berlebihan. Berlebihan. Khallakun, contoh dia kan. Kalau kita dibuat di sini, ghafara. Ghafara makna dia memberikan keampunan, mengampuni. Ismul fa'il dia ghafirun. Ghafirun, fa'ilun, ghafirun. Yang mengampuni atau pelaku dia. Yang mengampuni. Kalau kita nak ubah sangat-sangat mengampuni. Apa bahasa dia yang bagus dia? Maha pengampun. Maha atau sangat-sangat mengampuni, maha pengampun. Macam mana jadi dia? Itulah yang kata nama berlebihan. Kalau ghafirun itu ismul fa'il. Pengampun. Ism fa'il pengampun. Bila dia ubah menjadi berlebihan, maka dia menjadi ghafurun atau ghaffarun. Maka dia mempunyai makna maha
pengampun. Itu kata nama berlebihan. Jadi yang maha-maha tu kata nama berlebihan, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh di sini khallaqun, maha mencipta, sama'un, maha mendengar, akalun, maha makan, tak mungkin. Makan ya. Banyak makan maksud dia. Kadzabun, banyak dusta. Jabbarun. Jabbar? Jadi makna dia. Kafarun, qawamun, awwabun dan semua tu. Rahimun, alimun, qadirun, basirun, sami'un. Jadi yang kita dengar tu, yang macam tu rahimun, maha penyayang, maha pengasih, kita dengar kan? Maka itu adalah kata nama berlebihan. Nama dia adalah sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah. Kalau yang tadi tu nama dia sifat. As-sifah al-musyabbahah nama dia. Okey. Di sini ada tabel dia. Ada kata kerja tu, ni contoh kata kerja. Perbezaan dia, kata isim fa'il, kata sifat dan mubalaghah, perbezaan dia. Ada kata kerja tu yang hanya punya kata sifat, dia tak punya isim fa'il. Sa'idah makna dia bahagia. Dia bahagia ni dia tak ada pelaku. Bahagia ni kan sifat. Yang ada dia isim kata sifat. Jadi kalau sa'idah, sa'idun, yang berbahagia. Ja'ala itu kan perbuatan. Maka yang ada adalah nama pelaku. Sifat tak ada. Menjadikan atau membuat. Tak mungkinlah ada sifat yang membuat, tak ada. Itu perbuatan. Maka yang ada nama pelaku. Ja'ilun, orang yang membuat atau yang membuat. Qadara, ini kan perbuatan berupaya. Kuasa. Maka dia qadirun, yang berupaya atau yang kuasa. Syakara ni kan perbuatan, bersyukur. Yang ada berarti tak mungkin sifat dia. Tak ada sifat dia. Yang ada cuma ismul fa'il, syakirun. Ghafara itu perbuatan, ghafirun yang ada. Jadi yang kata nama sifat ni hanya untuk perbuatan yang mempunyai makna sifat. Macam ni kathura ni perbuatan yang ini kata kerja yang bermaknakan sifat. Okey. Tapi ismul mubalaghah macam ni. Ismul mubalaghah ini ada ismul mubalaghah, ada qadirun, ada syakurun, ada ghafarun. Dia ada bermacam-macam bentuk ismul mubalaghah dia. Ada mubalaghah ini ikutkan di atas ni. Ada yang pakai qadirun, ada yang pakai syakurun, ada yang pakai yang fa'ulun, pola fa'ulun, ada yang pakai pola fa'alun. Jadi pola dia berbeza. Okey. Jadi macam tu nak membezakan antara ismul fa'il, kata sifat dan juga nama berlebihan atau sighatul mubalaghah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ini semua kita terasa cepat, terasa laju sangat. Boleh nanti rujuk-rujuk lagi pada kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi, antara kaedah 12 hingga kaedah yang ke-14. Itu siri pada siri yang ke-13 hingga siri yang ke-15. Boleh dirujuk kembali. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kesilapan. Saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jazakallah khairal jazak kepada Ustaz Agong kerana memberi pencerahan kaedah terpilih dalam memahami bahasa Al-Quran. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita masih menggunakan dalam buku ini. Tuan-tuan yang tak dapatkan buku ini boleh dapatkan kita pada muka surat yang ke-229. 229 perkataan sebutan bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Arab. Hampir sama dengan bahasa Arab. Bukan makna dari segi sebutan. Contohnya adalah syariah. Muka surat 229, kolom yang kedua, baris yang kedua. Syariah lah. Bahasa Melayu pun syariat juga. Ataupun jalan. Seterusnya yang ketiga, ittaqu. Maknanya takut. Takut, ittaqu. Dekatlah. Ittaqu, takut. Dekat. Walaupun maksudnya bertakwalah, ittaqu, tapi maksud takwa takut juga, takut kepada Allah. At-tariqah, tarikat, at-tariqah, dekat dah tu.
Maksudnya jalan ataupun cara. Tarikat. Tarikat Naqsyabandi ke apa ke. Jadi tarikat ni mana jalan cara bawa. Okey. Tama'an. Tama'an makna apa? Tama'. Dalam bahasa Melayu pun tamak. Tama'. Dalam bahasa Melayu dia tak sebut tamak. Kalau sebut tamak tu makna mubalaghah. Sangat-sangat tamak. Tapi tak digunakan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu tamak je. Kalau mubalaghah, tamak haloba. Dalam bahasa Melayu. Mana berlebihan dalam tamak. Sangat tamak. Dalam bahasa Arab, tama'an maknanya harapan yang sangat kuat. Tamak. Harapan yang sangat kuat ataupun sangat menginginkan. Kemudian sa'a. Usaha. Usaha sa'a. Dekat dah. Dekat. Jadi walaupun sa'a ni ada makna berjalan. Banyak makna sa'a ni. Summa adbara yas'a. Ada makna berjalan. Ada yang makna usaha. Okey. Waswasa. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan telah mewaswaskan. Fawaswasa. Bahasa Melayu pun waswas. Waswasa yuwaswisu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswas ni makna bisikan syaitan. Okey. Kemudian wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Nampak? Allahu yatawaffal. Yatawaffal anfus. Jadi yutawaffa, tawaffa, yutawaffa maknanya wafat. Maknanya telah mati lah, telah wafat. Okey, waliyun. Waliyun bahasa Melayu wali, tapi maksudnya penjaga, penguasa, pelindung, pemimpin. Itu wali. Bukan wali dalam bahasa Melayu. Wali dalam bahasa Melayu macam wali songo. Orang yang betul-betul hebat lah, wali. Tapi tak boleh kalau nama dia wali. Macam nama yatim. Sampai dah ada cucu baru panggil yatim lagi. Tapi sebab nama dia yatim. Bukan dia anak yatim. Okey. Ada setengah orang nama dia wali. Nama kumpulan penyanyi pada wali. Okey. Kemudian mawatin, watan. Mawatin tempat daerah. Kita panggil mustautin, itu orang yang tetap di daerah. Tempat dia. Mawatin. Tanah air, watan. Walayatihim, walayah. Walayatihim. Bahasa Melayu sebut walayah. Dalam bahasa Melayu sebut wilayah. Bahasa Arab sebut walayah. Bahasa Melayu wilayah. Tapi bahasa Melayu wilayah bukan wilayah persekutuan. Bukan wilayah Labuan. Bukan. Wilayah, bahasa Melayu wilayah, kawasan. Tetapi bahasa Arab walayah. Bukan maksudnya kawasan, maksudnya penguasaan. Ataupun penjagaan. Jadi ini adakah walayah kamu? Adakah kawasan kamu jaga ataupun kawasan penguasaan kamu? Okey? Zakar. Ini perkataan tak boleh sebut dalam ni pengajian kita ni. Zakar. Bahasa Melayu pun zakar. Tapi dalam bahasa Arab, zakar disebut di sini bermaksud lelaki ataupun jantan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, zakar di sini makna zakar. Tapi tak ada dalam Quran perkataan zakar. Kalau dalam Quran perkataan zakar bermaksud lelaki. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa. Walaupun zakar tu maksudnya zakar, tapi Quran tak guna terjemah tu maksud zakar. Maksud lelaki ataupun jantan. Tapi jangan salah baca zikrullah, zakarullah jadi lain tu. Wal a'yazubillah jadi lain. Zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jangan salah baca. Okey. Habislah kita pada muka surat yang ke-229 ni. Lama juga, lebih kurang 2 minggu. Kerana banyak sebenarnya bahasa Melayu hampir sama dengan bahasa Arab ni. Sebutan lah.
kita lihat muka surat 230 ini ajaib dan anehnya gambar-gambar dan ilustrasi yang mana buku ni bukan sekadar orang dewasa je suka, anak saya pun suka juga buku ni sebab ada gambar. Ada gambar gajah, ada gambar unta, ada gambar kambing, ayam. Jadi mereka suka ni buku-buku ni. Bukan kata menarik perhatian orang dewasa, kanak-kanak pun suka. Tapi syaratnya kena buka gambar dulu. Untuk anak-anak. Kemudian barulah selitkan dengan bahasa Arab. Okey. Antara binatang dan juga serangga yang disebut dalam Quran. Nak sebut binatang ni banyak, zirafah pun binatang tapi tak sebut dalam Quran kita ambil binatang yang disebut dalam Quran ni. Banyak juga Lebih kurang berapa? Dekat 20 juga binatang dalam Quran. Binatang-binatang ni kita perlu hafal. Suruh anak kita hafal. Sebab kita akan jumpa dalam Quran. Antaranya jamal. Jamalun adalah, tuan-tuan kena faham, jamalun adalah cantik. Jamalun adalah plural dia. Jamak. Jamalun juga ada makna cantik. Dia ada dua makna. Okey. Sekarang ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau ada 3 huruf, jamalun, itu mufrad ataupun singular. Jim, mim, lam. Satu makna je, maknanya unta. Tapi kalau dia jamak ataupun plural, dia tambah alif sebelum huruf akhir, sebelum huruf lam. Jim, mim, alif, lam. Jamalun, unta. Tapi di sana ada satu makna lagi dalam hadis. Tapi kita tak belajar hadis ni, kita Quran je sebagai pengetahuan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamil, cantik. Yuhibbul jamala. Hal keadaan Allah Taala itu suka juga benda yang cantik. Jadi jamal tu ada dua makna. Ada satu makna unta, ada satu makna lagi adalah dipanggil kecantikan. Okey. Jamil orang yang cantik Jamal kecantikan. Kita panggil noun lah, noun dia. Jarad ini adalah belalang. Kan ada 5 musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada Fir'aun ni. Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama. Darah semua itulah, darah belalang. Apa lagi? Tufan, banjir besar. Jadi semua ni Allah Ta'ala timpakan kepada Fir'aun. Tak ada cara lain. Contoh darah. Nak minum air, bertukar darah. Nak mandi, mandi darah. Nak semua jadi darah. Belalang, semua belalang. Masuk rumah belalang, keluar rumah belalang. Rimah juga kita. Bukan kata belalang je. Kalaulah kata semut penuh rumah. Tak boleh tidur kita. Semut penuh. Rasa pening kepala, serabut. Masuk bilik pun semut. Dapur pun semut. Depan pun semut, ruang tamu semut, depan pintu pagar semut. Tak boleh duduk. Fir'aun zaman je Allah uji, semua belalang. Penuh belalang ni. Dalam rumah, luar rumah. Tak ada cara lain. Minta Nabi Musa doa kepada Allah supaya Allah hilangkan belalang-belalang ni semua. Thu'banun. Yang ketiga, thu'ban. Thu'ban adalah maknanya ular. Hayyatun makna ular juga. Hayyun ni maknanya hidup. Kalau hayyatun maknanya ular. Ada satu lagi tak disebut ular. Bahasa Al-Quran juga dipanggil jannun. Jim alif nun yang bersabdu jannun. Wala mudbiran walam yu'aqib. Jannun maknanya ular juga. Okey. Baqaratun, surah Al-Baqarah. Ni semua tahu. Tak perlu sebut pun tak apa. Tengok muka pun dah tahu. Okey. Kemudian ba'udah. Ba'udah adalah maknanya nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tak malu nak beri perumpamaan sebesar nyamuk ataupun lebih besar daripada nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Fawqaha adalah makna besar, kecil. Okey. Az-zubab, zubabun. Zubab ni lalat dalam suratul Hajj. Juz 17 last sekali.
Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah. Betul. Apa dia juzuk 17? Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Okey. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Berhala-berhala yang kamu sembah ni, mereka tak mampu nak ciptakan walaupun satu lalat. Tak boleh. Lalat yang kecil tak boleh nak ciptakan. Lan yakhluqu, lan tak akan mampu. Lan tu tak akan mampu. Yakhluqu dzubaban, iaitu lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun semua berhala-berhala tadi berkumpul nak menciptakan satu lalat. Wa in yaslubuhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Sekiranya az-zubab, wa in yasluhumuz zubab, dalam satu ayat dua perkataan disebut zubab. Kalau az-zubab, lalat tadi ambil sesuatu daripada berhala, tak boleh nak ambil balik berhala ni. Nak bagi tu lemahnya dia berhala ni. Okey. Kemudian dhi'bun dalam surah Yusuf, fa'akalahu dhi'b, dia bagi tahu adik-beradik Nabi Yusuf, wahai ayahku Yaqub alaihi salatu wassalam, adik kami telah dibaham oleh serigala. Tunjuk baju yang penuh dengan darah. Mereka lumurkan dengan darah baju tu. Okey. Kemudian, wah ini cukup gemuk. Kalau tengok pun dah tahu dah binatang ni dipanggil khinzirun. Tak perlu terjemah. Bahasa Melayu sama dengan bahasa Arab. Jamak dia khanazir. Seterusnya hut. Hut dalam kisah Yunus. Bila sebut tentang ikan, tak dapat dipisahkan ikan dengan Nabi Yunus. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, dalam surah As-Saffat. Tuan-tuan buka. Kemudian himar, jamak dia adalah hamirun, dalam suratul Jumu'ah dia sebut. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Himar, nampak? Kamasalil himar. Perumpamaan orang Yahudi ni macam tu lah. Kitab banyak pikul macam mana himar. Penuh kitab. Himar letak atas dia penuh kitab. Nak pindah rumah penuh kitab. Tapi tanya dia satu hukum pun tak tahu himar. Dia bawa aja kitab. Kita tak nak rumah kita penuh kitab. Orang masuk rumah, "Woi, hebat rumah ni penuh kitab." Tak pernah baca pun. Dulu je belajar, tak pernah baca. Tak tahu dah lupa dah tak naknya tu. Paling kurang kita baca walaupun sikit. Tak nak berhias dengan kitab. Beribuan kitab. Gudang kitab penuh. Tapi tak pernah sentuh. Itu kita tak nak lah. Okey. Tapi bukan makna jangan beli kitab. Tuan-tuan kenalah beli. Kalau kitab ni kena belilah. Sebab dia tak banyak pun berapa jilid. Satu jilid je. Kemudian dia pula bagus dong. Sebagai untuk orang-orang yang baru. Walaupun tuan-tuan semua dah hebat, tak perlulah kitab ni, tak apa. Generasi akan datang. Kita nak bagaimana orang lain rasa mudah dengan bahasa Arab. Kita tak nak kita seorang, aku dah hebat dah, tak tahu dah benda yang tinggi, universiti yang semua dah tak tahu dah. Itu betul. Tapi nak celekkan orang awam. Bagaimana nak mengatakan bahawasanya bahasa Al-Quran ini mudah, tak susah. Itu bukan benda mudah. Tuan-tuan belajar universiti 5-6 tahun memanglah hebat dah. 5-6 tahun semua dah. Belajar pagi petang, malam kelas tambahan lagi. Twitter lagi. Semua lagi. Tutor lagi. Sekarang ni kita nak mencelekkan orang awam. Bagaimana orang awam, "Wish, macam ni rupanya bahasa Quran, bahasa Arab mudahnya." Kita nak macam tu. Okey. Itu bukan perkara yang mudah. Perlukan experience, pengalaman, tajribah. Perlukan approach, pendekatan.
perlukan apa. Semua perlulah segi psikologi dan sebagainya. Okey? Nah. Cukup setakat itu kita bagi dalam 8 perkataan hari ini 8 perkataan mengenai mufradat nama haiwan dalam bahasa Arab. Dia ada banyak lagi. InsyaAllah kita akan sebut masa yang akan datang. Dan seterusnya adalah perkataan anggota badan dalam Quran. Ada sebut. Seterusnya nama-nama tumbuhan. Ini juga akan disebut. Dan juga perkataan-perkataan yang mungkin tuan-tuan rasa keliru dengan terjemahan dia. Contohnya sammul khiyat, jarum. Lubang jarum. Apa maksud lubang jarum tu? Mihrab. Apa maksud mihrab? Bahasa Melayu pun mihrab juga. Dia akan sertai gambar. Okey? Okey. Itulah, kita ada beberapa siri lagi, insya-Allah kita akan habis. Sekarang saya nak cerita kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mengenai dengan perkataan ja'ala dan juga khalaqa. Dua-dua makna sama. Tapi di sana sudah pasti ada satu makna yang mendalam. Makna perbezaan yang sangat halus. Okey? Contoh, kita tulis dulu perkataan khalaqa. Khalaqa ni makna apa? Khalaqa ni makna menjadikan, menciptakan. Ja'ala samalah menjadikan, menciptakan. Nampak? Lagi seterusnya adalah fatara. Fatara pun samalah makna menciptakan, menjadikan. Lagi apa lagi? Abda'a. Abda'a pun menciptakan, menjadikan. Kita panggil membuat perkara bid'ah. Bid'ah tu abda'a lah. Apa benda? Badi'us samawati wal ard. Mana membuat perkara baru yang orang tak pernah buat. Itu perkara bid'ah kita panggil. Penciptaan benda baru. Khalaqa ni untuk pengetahuan tuan-tuan, dia akan datang maf'ulun bih. Maf'ulun bih tanpa ada kaitan dengan apa-apa. Ja'ala pun dia akan datangkan maf'ulun bih juga, makna sama, tapi dia berkait. Berkait. Dia tak akan kata contoh menjadikan malam. Dia akan kata menjadikan malam sebagai sekian. Dia ada kait dengan ayat selepas dia, perkataan selepas dia. Itu perbezaan. Fatara hanya khusus kepada Allah. Ciptaan ni Allah yang menciptakan, khusus fatara. Manusia tak boleh. Kalau khalaqa makhluk pun boleh menciptakan. Tapi fatara hanya Allah yang sang pencipta, maha pencipta. Abda'a ni selalu digunakan untuk Allah juga, yang menciptakan tetapi yang tak didahului, yang seumpamanya. Contohnya dia menciptakan langit. Sebelum ni tak ada pun orang menciptakan langit. Maknanya dialah orang yang pertama. Dialah, contohlah dia adalah perintis, orang yang memulakan ciptaan. Tak ada orang yang menciptakan benda tu sebelum ni. Nampak perbezaan? Fatara hanya khusus untuk Allah, abda'a. Ada fatarallahu fatara samawati wal ard. Kita panggil fatirus samawati wal ard. Ada dalam surah Yusuf pun ada. Tuan-tuan tengok ada Fatirus sama makna menciptakan, hanya untuk Allah, fatir. Sekarang kita nak cerita mengenai khalaqa dan juga ja'ala. Sangat sipi maknanya. Lebih kurang sama aja. Kita lihat bila sebut saja perkataan ja'ala. Okey, tuan-tuan nampak Ja'ala, ghalibnya, apa makna ghalib? Bahasa orang lama-lama dulu sebut ghalib juga. Ghalibnya, ghalib tu makna kebiasaan selalunya. Okey? Makna dia berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Okey? Secara ghalib. Bukan mesti
Bila sebut khalaqa, dia adalah aqdam. Benda yang lebih mendahului. Dia lebih mendahului berbanding ja'ala. Contoh, thumma ja'alahu hutama. Surah apa ni? Thumma ja'alahu hutama. Dalam juzuk 20 berapa? 23. 9 line plus 1 page. Belah bawah sekali kot. Ada rasa ni Tuan-tuan cari situ lah. Ada rasa. Thumma ja'alahu hutama. Menjadikannya. Nampak gunakan ja'ala. Tuan-tuan nampak? Ja'ala. Sebab apa tak letak khalaqahu, letak ja'alahu. Makna sama je. Kerana menjadikan tumbuh-tumbuhan tadi kering. Hutama. Mati. Kering. Nampak kekuningan. Kering. Jadi berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu digunakan ja'ala. Boleh Itu bahasa yang mudahnya lah. Ja'ala juga, kita bincang ja'ala ni. Ja'ala juga ada makna sayyara, maknanya menjadikan. Contohnya apa ya? Dalam waja'ala minhumul qiradata. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Khanazir, kita sebut dia wal khanazir. Khanazir makna apa? Khanazir jamak kepada babi tadi, khinzir. Okey. Khanazir itu adalah plural. Mufrad dia khinzir. Allah Ta'ala ja'ala makna menjadikan, sayyara, menjadikan di kalangan mereka al-qiradah. Al-qiradah apa? Beruk dan juga babi. Boleh juga di sini kita katakan berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Contohnya dia sebenarnya manusia. Allah Ta'ala jadikan yang manusia Bani Israel yang degil tu, jadikan dia sebagai kera dan babi. Boleh juga. Okey? Lagi kita lihat dalam Quran, dia ada dua perkataan menggunakan perkataan yang sama tau. Kita lihat, saya bagi tahu tuan-tuan dan juga puan-puan tu. Yang pertama dalam awal surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha bukan wa ja'ala tu, wa khalaqa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها nampak وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Page yang pertama surah An-Nisa. Ayat yang pertama juga. Satu lagi tuan-tuan boleh lihat dalam juzuk yang ke-9. 8 lai. 8 lai, bukan 8 lai bukan. Allahumma salli ala 7 lai. Tuan-tuan buka 7 lai juzuk yang ke-9. Ayat nombor 2 page tu. Juzuk yang ke berapa saya akan sebut ni? 9, 7 lai. 7 sudah buka 1 lai, 2 lai, 3 lai sampai 9 lai. Ayat yang kedua tuan-tuan akan jumpa ayat wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Nampak? Apa ayat awal dia? Allahumma salli. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Sekejap khalaqa, sekejap ja'ala. Yang mana yang betul ni, yang mana dua-dua betul. Sebab apa jadi macam tu? Sekarang nak bagi tahulah. Dalam surah An-Nisa, khalaqa minha zawjaha. Allah Ta'ala menciptakan daripadanya, daripada apa? Daripada nafsu. Nafsu ni jiwa. Jiwa siapa? Jiwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Menciptakan siapa? Zawj.
Zauj ni apa? Bukan suami, isteri lah, iaitu Hawa alaihi salatu wassalam. Jadi di sini maknanya menceritakan tentang zuriat. Kan lepas dia sebut mengenai dengan apa nama, wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, bertebaran lelaki dengan perempuan. Tapi di sini menyebut ja'ala, makna sama, Allah Taala menjadikan daripadanya jiwa Nabi Adam, zaujaha, isterinya, Hawa diciptakan daripada mana? Rusuk kiri Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Jadi di sini menceritakan tentang Hawa. Hawa alaihi salatu wassalam. Ada satu menceritakan kisah zuriat, satu lagi zuriat ni makna keturunan. Satu lagi menceritakan kisah Hawa alaihi salatu wassalam. Okey Betul Okey. Seterusnya kita lihat ja'ala ni, ahlul lughah, al-lughawiyun. Dia kata apa? Ja'ala selalunya dia akan sebut menggunakan maf'ul dengan sesuatu tu sama ada daripadanya, ataupun di dalamnya, ataupun bersamanya, ataupun daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Macam mana tu? Kita tengok. Dalam Quran ada sebut apa tu? Khalaqal laila wan nahar. Wan nahar. Wasyamsa wal qamar. Khalaqal laila wan nahar. Wasyamsa wal qamar. Allah Taala menciptakan ni khalaqa. Malam, siang, matahari dan bumi, matahari dan bulan. Tapi tak disebutkan, tak adalah ada berkait dengan ayat lain. Tapi contoh dalam suratul Isra. Suratul Isra ni tuan-tuan boleh lihat juzuk 15 satu lai tengah-tengah tu. Wa ja'alal laila wan nahar. Ayatain. Tuan-tuan nampak tak? Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar. Okey. Wa ja'ala khalaqa. Apa beza dia tu? Khalaqa al-laila maf'ulun bih, wan nahara wasyamsa atah ma'tuf semua. Wa ja'ala al-laila wan nahara maf'ulun bih. Sama apa beza dia? Beza dia ada kaitan tau. Dia tak akan terhenti sekadar tu. Ja'ala ni, dia akan ada lagi berkait dengan ayat selepas sebagai tanda dua tanda kebesaran Allah. Nampak? Dia ni tak ada sebut khalaqa. Ja'ala ni ada sebut. Okey? Lagi? Kemudian apa lagi Ada ayat dalam surah apa nama? Suratul Anbiya. Satu lai tambah plus satu page. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar kullun fi falakin yasbahun. Ada dalam suratul Anbiya. Tuan-tuan tengok, cek situ balik. Ayat bawah-bawah sekali tu. Okey, digunakan khalaqa dan tak ada berkait, tak ada yang berkaitan dengan khalaqa. Okey. Seterusnya tuan-tuan lihat lagi, kalau kita lihat ayat wa ja'alnas sama. Apa dia? Wa ja'alnas sama saqfan mahfudha. Tuan-tuan nampak tak? Ja'ala, digunakan ja'ala. Sebab apa tak digunakan khalaqa? As-sama'a maf'ulun bih, samalah ini semua maf'ulun bih. Cumanya dia tak berhenti setakat ni, wa ja'alnas sama' habis. Tak berhenti setakat tu. Dia ada kait lagi selepas dia. Kami menjadikan langit ni, jadikan langit untuk apa? Atap.
Dia berkait lagi. Atap yang dijaga. Adakah atap ni memang langit? Bukan. Cuma nak bagi tahu langit ni berada di atas. Seolah-olah sebagai atap lah. Dia berpindah pada satu keadaan. Langit ni bukan atap. Berpindah, Quran kata atap. Bumbung. Dan juga dia menjadi atap yang dipelihara. Yang mana itu bukanlah function utama langit. Okey, nampak berpindah satu keadaan kepada keadaan yang lain. Okey. Kemudian waja'alna fil ardi rawasiya. Surah apa tu? Waja'alna fil antamida bikum wa basa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an tahura. Apa dia? Waja'alna fil ardi. Nampak kan tuan-tuan? Tak apa nampak ni? Waja'alna, nampak waja'alna. Waja'alna. Sebab apa waja'alna tak letak khalaqana? Sebab rawasiyah ni maf'ulun bih, okey? Kami menjadikan bukit bukau, gunung ganang. Fil ardi, di bumi. Dia berkait tau. Kalau kata waja'alna rawasiyah, cukup. Tapi sebut fil ardi, makna mesti ada kaitan. Okey? Ni juzuk apa? Tuan-tuan boleh lihat juzuk 14 ataupun juzuk yang ke-22. Ada membincangkan ayat. Kemudian juzuk surah Al-Baqarah selalu kita sebut wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nampak? Sebab apa tak letakkan inni khaliqun fil ardi khalifah? Surah Baqarah berapa lai? Selai dua lai satu muka Sebab apa letakkan ja'ilun tak letakkan khaliqun? Sebab ja'ilun ini khalifatan maf'ulun bih, menjadikan sebagai khalifah. Manusia jadikan sebagai khalifah. Khalifah apa tu? Di permukaan bumi, di fil ardi. Mana ada kaitan? Selalu kalau ada kaitan dia takkan ja'ala. Boleh faham? Kalau dia habis setakat tu inni ja'ilun khalifah. Kalau habis setakat tu maknanya dia tak letak ja'ilun, tak khaliqun. Tapi bila dia ada kaitan lagi dengan benda lain dia akan sebut ja'ala. Boleh? Okey. Kemudian antara yang terakhir adalah waja'alna minal ma'. Terakhir pada hari ni waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Surah apa? Al-Anbiya juzuk 17. Juzuk 17 satu lai satu page. Banyak juga kita bincang tadi ni semua ayat. Ni pun 7 lai satu page juga. Bukan 7 lai, 1 lai plus 1 page. Juzuk 17. Ni dua sama ayat atas bawah ya. Waja'alna, kami menjadikan, Allah Taala menjadikan akan setiap sesuatu. Ini jadi maf'ulun bih lah, akan setiap sesuatu yang hidup. Minal ma' daripada air. Bila kata kalau kata khalaqana habis. Khalaqana kita akan buang ni. Wa khalaqna kulla syai'in hayyin. Allah Taala menjadikan akan setiap sesuatu yang hidup. Tapi masalah dia berkait dengan yang sebelum. Berkait dengan nak cerita lagi. Ada berkaitan. Kena letak ja'ala. Wa ja'alna.
kulla syai'in hayyin minal ma, daripada air. Okey. Sebab dia akan makna ja'ala ni makna daripada, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, ataupun daripadanya, ataupun di dalamnya, ataupun bersamanya. Itu mesti ja'ala. Cukup itulah perbezaan antara ja'ala khalaqa, ni perbezaan kata. Fatara tadi adalah fatirus samawati wal ardi untuk Allah Taala, abda'a pun selalu untuk Allah Taala. Sebab ciptaan yang tidak didahului oleh seseorang pun. Cukuplah sekadar itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita. Sekiranya ada kekurangan, saya minta maaf atas kekurangan yang ada. Saya mewakili moderator, mewakili para asatizah yang lain. Saya mengharapkan tuan-tuan yang tak dapat lagi buku kami dapatkan dengan segera, insya-Allah. Sebab buku itu walaupun tuan-tuan dah terlepas banyak, kita ulang sebenarnya, repeat. Dan juga buku tersebut tuan-tuan boleh ikuti juga pengajian kita daripada awal sampailah ke hari ini. Kita buat daripada awal sampai ke hari ini. Dalam YouTube pun ada, di Facebook pun ada. Di Facebook di mana tu? Di Pusat Tahfiz At-Taqwa. Di YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Okey? Kemudian tuan-tuan jangan lupa yang terakhir, tekan share, butang share supaya ramai mengambil manfaat daripada perbincangan mengenai ayat Quran yang kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.